Ada dalam semua. Ada dalam disediakan tapi tak ada extra kamu. Ada dalam semua ada tadi. Ustazah nampak? Dia enough lah Ustazah. Dan kita test lah, kita test. Tak banyak. Mari kita tengok. Sikit ni tak banyak pun. Terang. Double mata. Kalau nak highlight sikit merah ni lagi kuat Ustazah. Yang Ustazah, kalau misalnya tu Ustazah nak tandung hitam. Awak pemadam tu tak clear. Okey. Okey, record dah start ya. Record dah start. Baiklah. Kebetulan tu. Ya, bukan soal 18 tu saya tulis silap. Tak. Jadi yang betulnya ini ya. Al-mujibati. Saya tulis al-mujibati. Al-mujibah apa betul tak? Kenapa tak betul tak? Betul lah. Tapi betul dia. Al-mujibah. Sebab tadi sebelum nak mari tu baca al-mujibah. Okey. Baik. Al-mujibah. Betul tu. Tak boleh betul apa-apa dah. Betul dah dalam buku tu. Lil Jannah. Siapa baca tu betul tu. Arab pun ada sikit-sikit tu. Benar. Saya dengar lah, jangan kuat. Dengar. Okey. Boleh. Ya, kita mula ya. Boleh, Kak Mun? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok jauh je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita buka majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Siapa nak baca doa? Siapa-siapalah baca doa. Doa belajar kalau boleh. Kalau tidak pun apa-apa doa. Volunteer. Siapa-siapa. Tak apa, bacalah apa doa pun. Kita bagi orang kuat kita Kak Mun. Kak Mun sikit je. Kak Mun baca.
Amin. Dan dimohon kepada diberikan kefahaman kepada kita supaya kita dapat menikmati apa yang Ustazah sampaikan, ya. InsyaAllah dengan izin Allah semua yang hadir pada ini baru 17 orang, mungkin ada yang datang lagi, ya. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Ustazah kerana telah menyambut Puan untuk kelas di Surah Al-Quran ini, ya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih sangat, ya. Terima kasih semua kepada sahabat-sahabat kita pada hari ini, ya. Kita mohon kepada Allah supaya segala yang disampaikan menjadi ilmu yang dapat kita sampaikan kepada yang lain, ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah Kak Mun baca. Okey. Ya. Biasanya lah, ya. Kalau sebab saya ni mengajar ilmu pendidikan. Jadi bila ilmu pendidikan tu, dia kata cikgu tu sebelum nak mula apa-apa, cungkir dulu pengetahuan, maklumat murid. Ini jadi murid saya ni. Ya. Jadi patutnya nak ta'aruf tapi senarai nama tu tak ada. Orang pertama yang saya nak kenal hari ni Datin Nur Rehan lah. Rupanya jumpa dengan saya tadi. Alhamdulillah. Saya tak kenal. Orang lain tu. Okey. Ni. Nanti saya panggil nama, ya. Saya rasa mungkin bukan saya seorang kot yang tak kenal. Orang lain pun ada yang tak kenal lagi, ya. Puan Hajah Maimun. Kak Mun, bangun Kak Mun. Kak Mun berdiri, Kak Mun. Cepat. Kak Mun kenal, ya. Ya, Kak Mun. Puan Hajah Sharifah Nur. Bangun. Tengok. Siapa tak kenal dia? Kenal. Datin Fadilah. Ya. 5 Siti Rohaya saya rasa. Ya, Siti Rohaya. Kenal? Ada orang tak kenal lagi? Siti Rohaya. Ya. Tu. Ya. Ya. Siti Rohaya kan? Siti saja. Oh, Raya betul, Raya. Oh, saya gabungkan pula. Siti Rohaya. Norizan. Mana Norizan? Buka tudung sikit. Bukan. Ya Allahu Rabbi. Betul, hari tu apa orang kata itu baca Quran. Kita ngaji sekali kan Ramadan kan? Masya-Allah. Nur Saadah. Cucu dah besar dah. Nenek duk muda macam tu je. Okey, Nur Saadah. Aziza Mabuk. Aziza. Ada orang tak kenal lagi Aziza? Kenal. Ya, Bilal punya isteri, ya. Roslinda. Linda. Ini kasih kita punya makan. Ya. Nombor 10 Puan Zaliha. Kak Leha kenal, ya. Nombor 11 Kak Basra. Kak Basra kenal. Okey. 12 Badrin. Hajar Badrin. Kan. Ya, Badrain. Ya, bulan purnama. Bulan purnama. Sebab itu bila panggil dia jangan panggil Bad. Bagi ada ra. Bad. Maknanya bulan purnama. Bad. Jangan bagi Bad. Yang ni Bad. Itu tak ada makna kan. Bad. Ustaz, sini. Okey, Rashidah nak tempat kuih, nak terima menantu sebagainya, buat dengan Puan Rashidah. Nombor 14 Datin Jani. Ada orang tak kenal lagi? Makan sate dia sampai bertambun dekat belakang tu kan, tapi orangnya tak kenal. Ini Datin Jani, ya.
Ini Datin Norehan kot, tulis Norehan saja. Norehan Ruslan. Datin Norehan. Semua orang kenal dah kan? Oh, saya tak kenal lah. Datuk Farid lagi lah saya tak kenal. Nurini. Puan Nurini. Puan Nurini, kenal kan? Siti Fatimah, mana Siti? Siti Fatimah. Kita punya MC tetap. Kita punya MC tetap, ya. Ya, Fatimah S. Puan Sum, mana Puan Sum? Puan Sum. Sum Siti, Kasum Siti, mana Kasum Siti? Oh, dia kalau nak buat kendungnya itu. Outstation, ya. Dan yang 19 Zawiyah. Mana Zawiyah? Rawiza. Zawiyah ditulis. Zawiyah ni tulis kat saya. Masya-Allah. Rawiza. Ya. Dan ngam 20 Aishrun. Aishrun ya 20. Aishrun saya baca je. Okay, alhamdulillah. Cukup. Online ada 7 orang. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, tadi Kak Mun dah baca doa. Alhamdulillah. Tak ada apalah yang tak kena, semuanya dah elok. Cuma ialah apa orang kata ni, baca doa tu jangan kalut sangat. Kan nanti dia bertembung. Ya, bertembung. Jadi baca tu sepatah-sepatah elok lah. Ya, sepatah-sepatah. Rabbi syrah. Hajar Nur Aini. Nur Aini Ismail. Tu kenal tu. Orang lain kenal tak? Hajar Nur Aini. Kenal ya? Ya. Baik. Baik. Hari ini kelas kita yang kedua. Buku ni semua orang ada, kan? Semua ada. Sebenarnya kita dah baca hadis yang pertama hari tu, muka surat 19, bersedekah susu. Tapi oleh sebab masa tu puan-puan semua tak ada buku lagi, saya ambil kesempatan ulang balik sikit je ya. Puan-puan buka dulu kata pengantar dia tu. Ya, supaya kita dapat maklumat apa penulis cakap mengenai penulisan buku ini dan bagaimana dia menyusun dan sebagainya lah. Ya. Puan-puan buka muka surat 7. Muka surat 7 ya kan, pengantar. Pengantar penulis dia kata di situ. Ya, jadi kata pengantar lah. Jadi saya pergi dengan ringkas ya. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Biasalah apa-apa pun dalam penulisan kitab, dia bermula dengan memuji Allah. Bukalah kitab mana pun. First memuji Allah, lepas itu salawat ke atas Nabi. Ya? Berkat taufik dari Allah, kami dapat merampungkan. Dia kata di situ, merampungkan. Apa yang dimaksudkan dengan merampungkan itu ialah melengkapkan. Ya. Orang Jawa dia dah tahu dah ni, ya. Dapat melengkapkan penulisan buku yang berjudul Amalan Ringan Pengantar Masuk Syurga. Dia kata ya, dengan taufik Allah, berkat taufik Allah. Ya, kita pun sama, sandarkan cakap kita dengan kuasa Allah. Dengan kehendak Allah. Dengan izin Allah. Itu bahasa kalau orang yang ini warak-warak dia kata itu bahasa tauhid lah, bahasa tauhid. Ya, bahasa orang yang beriman ni segala-galanya bersandar pada Allah. Jadi kita pun cubalah ya, juga dalam percakapan harian kita pun sama juga ya, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Ya,
apa-apa musibah kita terima, cubaan Allah, itu bahasa-bahasa ayat-ayat yang patut kita amalkanlah dalam percakapan harian kita ya. Buku ini mengupas tuntas 40 amalan ringan yang dapat menghantar pelakunya ke dalam syurga. Ya, dia maknanya dalam buku ini dia mengupas dengan apa orang kata, dia kata tuntas di sini maknanya dengan sempurnalah, dengan selesai, dengan elok. Ya. Tentang apa ni 40 amalan ringan yang dapat menghantar pelakunya ke dalam syurga. Ya, seperti mana yang terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, inilah hadisnya. Arba'una khaslatan a'lahunna manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khaslati minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Boleh baca tak? Boleh ya? Cuba baca tengok. Cuba baca tengok pelan-pelan. Manihatul anzi, berhenti di situ. Susu kambing. Ma min amilin bihaslatin minha, berhenti di situ. Raja asawabiha. Al-jannah. Dia kata tu. Ada 40 amalan. Yang paling tertinggi sekali ialah pinjam seekor kambing kan. Itu saya dah cerita kan. Tentang pinjam seekor kambing tu. Dan dia buat semata-mata mengharapkan pahalanya. Dan dia yakin dengan janji Allah. Ya? Kita pun apa-apa yang kita buat pun maknanya kita ingatlah maknanya pahala Allah dan janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Dalam ayat apa yang kita baca selalu kan? Apa ayat apa? Munajat kan dia katakan. Ayat munajat. Itu dia kata di, dalam kata pengantar dia ya. Kami ingin menyadarkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada kaum muslimin bahawa syurga itu sangat dekat dengan kita. Syurga dekat dengan kita. Sebenarnya syurga dekat dengan kita, dia kata. Begitulah juga neraka. Neraka ni takut juga ya. Tak jugalah. Jangan buat main. Ya. Seperti mana sabda Rasulullah, al-jannatu, sambung. Baca. Min syiraki wan naru mislu zalika. Al-jannatu aqrab. Aqrab ni maknanya syurga itu lebih dekat. Lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu daripada tali sandalnya. Tali sandal. Tu ni orang punya tali leher ni. Dia punyalah kan? Dekatnya syurga. Dengan kesedaran ini kita sentiasa berusaha mengumpulkan pahala kebaikan yang dapat memasukkan kita ke dalam syurga dan sentiasa berhati-hati dan berwaspada jangan sampai melakukan perbuatan dosa yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya. Itu dia apa ni hasrat dia lah. Ya. Kalau syurga dan neraka itu sangat dekat, maka kita tidak boleh meremehkan sekecil-kecil apapun kebaikan yang dapat menghantar kita ke dalam syurga. Ya. Syurga itu dekat, tapi kita janganlah pandang kecil. Perkara-perkara kecil, benda-benda kecil je macam sini. Kalau hadis yang kedua tu, buang duri di jalan. Alah, buang duri di jalan apalah sangat kan. Kemudian hadis yang ketiga tu bagi apa? Anjing minum kan. Cerita yang apa ni seorang pengembara tu dia nak apa orang kata ni dia pergi dia tengok air, dia nak ambil air kat situ, dia tengok anjing duduk jalan duduk.
Kan? Kemudian dia bagi anjing tu minum. Tu benda-benda kecil je. Tapi kita jangan ambil ringan, dia kata. Ya. Kerana perkara kecil itu pun merupakan kebaikan yang dapat menghantarkan kita ke dalam syurga. Dan kita pun tidak boleh meremehkan sekecil apapun dosa yang berpotensi akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Hadis pun Nabi kata, cuba baca. La tahtaqiranna minal ma'ruf, minal, sambung, syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin qalqin. Jangan kamu meremehkan sedikit pun dari amal kebaikan, meski hanya sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, mengenai perkara dosa, Nabi SAW bersabda, ini pesan Nabi pada kita ya. Yang tadi pesan Nabi pada kita buat baik berkenaan dengan syurga. Yang ini pula mengenai neraka. Ya, boleh puan-puan baca sendiri? Boleh, ya. Tak payah baca lagi, saya nak pergi cepat. Cukup. Balik baca di rumah sendiri. Baca sendiri ya. Sebelum tu saya nak ingatkanlah untuk memudahkan kita dan kita cepat habis, balik baca sendiri kat rumah. Baca macam kita baca surat khabar. Tak fahamlah Ustazah bahasa Jawa ni. Saya kata saya ni orang Kedah. Macam mana nak boleh faham Ustazah? Tak apa, baca. Sekurang-kurangnya bila kita datang kelas, kita baca, kita sama-sama faham, kita cepat faham. Kalau ini kali pertama nak baca, lambatlah. Sebab itu kalau budak sekolah tu kita pesan dia dapat saja buku teks bulan 12 tu baca je, baca. Tak payah faham, baca. Bila datang kelas esok bulan 1 kita mengajar, apa yang kita sebut, apa yang kita terang, dia cepat faham. Dia cepat teringat sebab benda tu dia dah lalui. Tapi kalau tak baca, payah sikitlah. Ya. Jadi samalah kita pun bacalah. Ya. Ini salah satu daripada kita punya bahan pembelajaran. Ya, sebab ada pepatah kata dalam membelajar ni kita perlu pada semua anggota kita lah. Telinga, mata, kaki, tangan sebagainya. Tapi kalau setakat telinga je tak cukup. Dengar je Ustazah cakap tak cukup. Bila kita dengar, pepatah kata apa? Bila dengar, lupa. Balik-balik duk ngaji, itulah juga orang tua-tua ni. Masa dia dengar, dia tak ada, datang dengar. Dia cakap, dengar. Kalau saya dengar, saya lupa. Jadi tak cukup dengan dengar, maka perlu pada satu alat lain yang ni. Buku. Bila saya tengok, saya ingat. Kan? Jadi bila dengar Ustazah cakap, balik rumah tengok pula, saya ingatlah. Jadi sebab itu buku ni penting kepada kita. Sebagai salah satu daripada bahan bantu belajar. Dan satu lagi, bila saya buat, kita kena buat. Apa yang kita belajar, kita kena buat. Bila kita buat, kita faham dan kita mahir. Kalau kita kata senyum itu sedekah, buatlah senyum selalu. Jadi mahirlah. Yang dikatakan senyum macam mana, yang dikatakan gelak itu macam mana, yang dikatakan mengilai itu macam mana. Tapi oleh sebab kita hanya dengar saja bahawa senyum itu sedekah, kita tak pernah senyum. Macam mana kita nak mahir? Kita nak tahu, nak faham betul-betul. Kan? Jadi itu patah. Jadi kalau cikgu dia mesti kena faham yang itu. 3 perkara itu dia mesti. Saya memang, pelatih saya memang saya paksa mesti ingat. Kalau telinga, lupa. Kalau mata, ingat. Kalau kaki tangan, tahu dan faham. Reti. Ya? Macam solat tu lah. Kalau kata solat wajib. Lupa je. Ya? Kalau duduk tepi-tepi surau, duduk tengok orang pergi solat. Macam tu rupanya solat dia. Fahamlah sikit. Mailah semayang jemaah. Kan? Bila duk mai sembahyang jemaah itu, retilah itulah solat. Ini solat wajib, ini solat sunat, ini solat gerhana bulan, ini solat.
Jadi kita pun samalah macam tu. Kita jadi orang tua moden sikit lah. Tak telinga je. Kita ada satu yang ini. Ya. Okey. Letter pula saya ni pula tak pasal. Ya. Telinga lupa. Bukan, telinga lupa. Mata ingat. Nanti tangan buat. Namun begitu, dalam ni ada 40, penulis ini kata, ke-40 amalan ini hanya sekadar sampel. Sampel saja. Jangan kepada 40 ni saja. Oh, aku kena buat 40 ni saja. Habis 40 ni habislah. Masuklah syurga aku. Tidak. Ya, penulis ni dah mengaku awal-awal. Jangan. Dia kata, ini hanyalah sampel dan tidak maksud membatasi. Maknanya tak cukup. Tak cukup. Ya. Sesungguhnya amalan ringan yang dapat menghantar pelakunya ke dalam syurga sangat banyak sekali. Banyak. Bukan tekan 40 saja. Banyak. Ya. Kalau kita tengok dalam hadis ni, hadis di bawah ni, oleh itu hendaklah kita sentiasa bersemangat dalam mengakukan berbagai macam kebaikan sekecil apapun dan tidak hanya ke-40 amalan yang disebutkan dalam buku ini. Bukan tekan 40 saja, banyak lagi. Tengok hadis. Rasulullah bersabda. Cuba baca. Inna lakasirun at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlilu wa tumitul adza anit turuqi wa tusmi'ul asamma wa tahdil a'ma mustadilla bisyiddati saqaika ma'allah fani al-mustaghisi wa tahmilu bisyiddati zira'aika ma'ad-dhaifi fahadha kulluhu sadaqatun minka ala nafsik. Itulah kan dia kata sesungguhnya pintu kebaikan itu sangat banyak. Tasbih, bacaan tasbih apa dia? Subhanallah. Dan bacaan tasbih ialah subhanallah. Tahmid, bacaan tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Ya, dalam satu hadis kan, perbaharui iman tu dengan sentiasa membaca la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. Wal amru bil ma'ruf, suruh buat baik. Wan nahyu anil munkar, larang buat maksiat, benda mungkar ya. Wa tumitul azza anit turuq. Lalu tu kita elak. Kan? Kita elak, nampak duri kita elak. Duri di tengah ni kita elak kiri, kita elak kanan. Nak tengok dia, Assalamualaikum, jalan. Patutnya angkat, kan? Ya. Okey. Kemudian watus ma'ul asamma, tolong orang orang tuli. Kan? Orang tuli dia tak dengar. Kan? Kita tolonglah bagi tahu apa-apa dekat dia. Kan? Kemudian watahdil a'ma, menuntun orang yang buta. Dalam bahasa Indonesia tuntun. Tuntun. Ya, tuntun. Kita tuntun, kita pegang orang buta tu, pegang dia. Ya. Kemudian watadullu mustadilla ala hajatihi, menunjukkan orang yang memerlukan kepada petunjuk. Maknanya macam katakan orang nak pergi satu tempat, dia nak cari rumah Kak Mun. Mana rumah Kak Mun? Dia tak tahu. Kita pun bagilah petua ikut jalan Kak Mun, jalan teratai. Jalan teratai 9. Dan masuk teratai 9 sebelah kiri. Boleh? Dia tak tahulah. Okey, saya pergi tunjuk. Itu cerita dia. Jangan takat petua aja tak cukup. Kalau kita tak boleh pergi pun, kita suruhlah anak kita ke cucu kita ke tolong pergi hantar dia nak pergi rumah Kak Mun.
Ya, okey. Baik. Mana lagi? Watas bisyiddati saqaihi. Berjalan dengan kekuatan kedua kakimu bersama orang yang memerlukan pertolongan. Maknanya kita kena papah dia lah. Kita kena papah dia. Dia dah tak boleh nak jalan dah. Maknanya kita kena belajar sikitlah teknik memapah orang yang tak boleh berjalan ni. Kena masuk satuan bulan salib pula, bulan sabit lah. Kan? Papahlah dia. Ya. Tapi ketika tu jangan pula, dia orang lelaki, saya orang perempuan. Tak boleh lah. Kan? Lelaki pun dia jatuh. Macam saya hari tu lah, pagi tu Ustaz Syahri dah. Dia dah nak tersungkur. Yang ada saya. Terpaksa lah. Takkan nak biar bagi dia tersungkur. Kan? Pegang jugalah. Dia pergi tepi kereta tu. Takkan nak ada fitnah lagi kot. Nak biar dia tersungkur. Tak boleh lah. Dia memang tak boleh berdiri lama-lama kan. Adalah benda yang nak dibuat tu, jadi itulah kebetulan saya ada tepi tu nak di tempat parking kereta. Jadi dia duduk tunggu nak masuk dalam kereta tu, jadi dia nak sungguh kan. Jadi tak apa, lagipun orang ramai kan. Tak ada fitnah apa. Jangan kata saya perempuan, dia lelaki, macam mana saya nak pegang dia. Tak boleh lah. Dari segitu yang orang bukan Islam duk condemn kita ni. Dari segitulah. Kan kita maknanya tak tahulah. Itu saya, pendapat saya lah. Kan? Takkan kita nak biar dia tersembang kat situ. Semata-mata kerana dia lelaki, kita perempuan kan. Baik. Kemudian watahmilu bisyiddati zira'aika, kita tolong, maknanya dia bawa dia tanggunglah benda-benda berat kan. Kita tolong pikulkan benda berat yang dia bawa tu ya. Kemudian fahaza kulluhu sadaqatun, semua ni merupakan sedekah. Minka ala nafsika, semua ini adalah sedekah darimu kepada dirimu sendiri. Apa maksud? Darimu kepada dirimu sendiri. Jadi kita hasilnya di sana untuk kita. Ya. Benda tu kita buat dari kita. Nak ambil. Nak ya. Kepada dirimu sendiri, maknanya pahalanya kepada kita. Kan? Perbuatan itu daripada kita dan pahala untuk kita, bukan untuk orang. Macam tu je lah. Sedap ayat ni kan? Tapi kalau tak faham jugalah. Jadi kalau baca sendiri memang tak faham. Tak apa. Ya, bahasa Inggeris. Ya. Okey. Ke-40 amalan ringan yang ada dalam buku ini kami pilih dari amalan-amalan sosial ringan yang ternyata memberi manfaat yang besar kepada kaum muslimin yang sedang membutuhkannya. Itulah memerlukannya. Jangan sebut lagi lah perkataan membutuhkan tu, terus kepada memerlukannya lah. Sebab perkataan tu bagi kita kan, bagi kita orang kita kan. Okay. Ada yang bersifat materi. Materi ni bersifat benda, material. Kan? Seperti sedekah. Sedekah susu. Kena ada benda lah. Kena ada benda lah. Ya, ataupun sedekah apa-apa benda yang lain bersifat material ya. Ada pula bersifat immateri seperti mengajar kan. Dia kata tak payah benda apa dah, air liur je, gigi dengan lidah kan. Gigi dengan lidah itu pun perlu juga ya. Ataupun memasukkan kegembiraan di dalam hati orang muslimin, memasukkan kegembiraan, itu yang dikatakan senyum itu sedekah. Payah sangat ke nak senyum? Kan? Tak payah pun. Cuma jangan jual murah lah senyum tu. Tak tahu kata siapa senyum semua orang. Tak boleh. Kan? Kalau jumpa orang Cik Jah tak nak senyum, tu pelik lah kan. Jumpa siapa semua senyum semua. Tak boleh lah. Ya. Tapi ada juga kan dia kata bagi salam walaupun pada orang yang kamu tak kenal kan. Ya.
Cukuplah boleh bagi senyum pada orang yang kenal. Ni dah kenal bertahun-tahun, tak pernah tengok senyum ustazah tu. Mana muka bang je. Dia marah siapa pun tak tahu. Tak tahu. Kan? Jadi ingatlah macam tu ya. Ada yang berupa tindakan aktif seperti mendamaikan dua orang yang bergaduh. Kita mendamaikan dua orang yang bergaduh. Sehingga ada pendapat, ada ayat Quran, ada hadis kata boleh bohong. Kan, bohong sunat. Yang dia kata bohong sunat itulah untuk mendamaikan orang yang bergaduh. Bukan bohong sunat itu sebab dia kahwin dua. Itu yang kita nak marah tu kan. Dia kahwin dua, dia tu kerja bohong. Balik rumah tu dia bohong kita. Dia pergi sana dia bohong. Dia balik rumah kita dia bohong kita. Dia rumah kita lah. Ya. Tak maulah macam tu. Ni dia kata nak mendamai. Ataupun satu lagi dia kata boleh juga kita berbohong apabila kita satu orang bersembunyi pada kita, rumah kita lah, orang bersembunyi rumah kita nak selamatkan dia, orang musuh dia atau sebagainya datang cari dia. Kita kata tak ada singgah pun. Itu kan macam amalan orang Cina kan. Orang Cina kalau kita tanya apa pun dekat dia, tak tahulah. Kau tak tahulah. Tanyalah. Padahal terjegat masa kejadian tu dia ada. Tapi tetap dia tak ada. Tapi kalau orang Melayu dia tak ada pun dia orang cerita kata dia ada. Nah itu orang Melayu lah tu. Terutamanya accident. Kan? Kalau accident, kalau pergi kat orang Melayu ya dia cerita daripada A melebihi Z. Apa huruf dia nak tambah tak tahu. Tapi kalau Cina tak tahu, dia tak ada sini. Padahal tadi dia tercegat depan pintu tu kan. Punya sampai macam tu. Jadi kita ni ambil jalan tengah lah. Yang betul tu kita cakap, yang salah tu kita azab. Okey. Baik. Ada pula yang berupa tindakan pasif. Iaitu membuka aib orang lain. Tindakan pasif lah. Kita yang itu pasif, negatif sikit lah. Janganlah membuka aib orang. Dan ingat, Nabi kata kita duk buka aib orang, akhirat esok-esok. Kan? Lagipun tak ada kebaikan. Apa untung kita dapat duk buka aib dia kan, duk cerita keburukan dia sebagainya. Kalaupun ada orang datang cerita kepada kita, kita dengar jangan tambah. Dan kita jangan bawa tambah ke belakang leret macam orang kata bersambung tali. Sebab jadi panjang. Jadi habis cakap tu sebab orang yang cerita dekat kita kadang-kadang dia bukan nak suruh kita panjangkan cerita tu, dia setakat nak melepaskan sesak dada dia. Ya, macam kita kadang nak lepas sesak dada je. Kita tak minta pendapat dia. Yang dia nak bercakap banyak-banyak siapa? Kau dengar je lah aku nak cerita ni. Aku ni teruk sangat ni. Jadi itulah. Itu dia kata di situ ya. Buku Pembaca Budiman. Buku ini merupakan paparan dan pengembangan daripada kitab. Ingat. Ini bukan dia buat sendiri, dia susun sendiri. Dia ambil daripada kitab ni yang saya tulis ni ya. Ya. Tamamu minnah fi al-bayani bil bayanil khisas. Khisas ni makna istimewa lah. Khas. Khas. Al-mujibah lil jannah. Al-mujibah. Al-mujibah ni makna apa? Wajib. Yang maknanya macam pasti. Ya. Masuk syurga karangan Syekh Abu Fat Al-Hasani rahimahullah. Jadi bukanlah pengarang ini karang sendiri, cari sendiri hadis ni. Dia ambil daripada kitab ni. Ya. Okey. Itulah cerita dia. Ya, penulis ni. Baik. Kemudian muka surat 13. Ada 40. Saya kalau boleh setiap hari tu nak baca 3-4 pun boleh. Dan bagi cepat habis kan. Kita tukar buku pula. Baik. Muka surat 13. 40 amalan ringan penghantar masuk syurga. 40. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ya? Tapi daripada hadis ini buka muka surat 14. Nak baca tadi dah baca kan? Tadi dah baca ya. Okey. 14 muka surat 14. Paragraf yang 1, 2. Amalan ringan ini tengok di situ. Ya.
Amalan ringan ini akan mampu menghantar pelakunya ke dalam syurga apabila ia telah mengikrarkan kalimah tauhid dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang saya cakap begitu kan. Jadi semata-mata buat baik saja tak cukup. Niatlah kerana Allah. Niatlah apa kebaikan yang kita buat, ibadat-ibadat yang kita buat kerana Allah. Ya. Dan kesimpulannya dia kata yang akhir sekali tu, dalam paragraf itu yang akhir tu sekali, iaitu buat itu hendaklah dia mana dia kata mengharapkan pahala Allah. Pertama, ia hendaklah mengikrarkan kalimah tauhid, iaitu beriman pada Allah, itu nombor satu. Yang kedua, mengharapkan pahala Allah. Dan yang ketiga, membenarkan janji Allah. Maknanya yakin. Membenarkan di sini tasdik. Yakin betul-betul. Jangan kod. Tak mahu. Kod. Betul. Tasdik. Yakin. Jazam. Yakin. Maknanya yang jazam. Maknanya jitulah. Baik. Mengenai penjelasan paragraf yang akhir, yang bawah tu, mengenai penjelasan secara rinci. Secara rinci itu maknanya jelas satu persatu. Jadi perincikan. Kalau dah kata 40 tu 1 2 3 sampai 40. Tapi dalam hadis ni dia tak buat pun sampai 40. Macam mana ni? Kan? Apa yang 40 tu? Kan Nabi sebut 40 je. Apa yang 40 tu? Jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Satu pendapat, sebahagian ulama berpendapat, itu saya dah tanda sikit kan, tidak ada larangan untuk menjelaskan secara rinci ke-40 amalan ini. Maknanya boleh nak dijelaskan. Tak ada halangan apa, boleh nak dijelaskan. Dan penulis ini mengambil jalan ini. Jelaskan 40. Sebab apa dia kata? Bukan muka surat 17. Bukan muka surat 17. Di antara dua pendapat di kalangan ulama di atas, penulis memilih pendapat yang pertama, iaitu rincikan, maknanya perincikan. Perincikan. Mengapa kena perincikan? Mengapa kena perincikan? Dia kata nak diperincikan. Pertama, tu saya dah tanda di situ kan. Sebab buku saya itu saya dah buat tanda sendiri. Menjelaskan kepada kaum muslimin 40 jalan yang dapat mereka tempuh dan masuk syurga. Nak jelaskan kepada kaum muslimin 40. Kalau tidak nak kena cari sendiri 40. Oi, teruk juga kan. Tapi maknanya dia sediakan 40. Tapi dia dah pesan awal-awal tadi, dia cakap bukan 40 ni saja, banyak lagi. Mungkin kalau bagi kita dapat 40 ni pun Allah syukur dah. Kan? 40 ni. Yang kedua, tujuan dia bekerjasama dalam hal kebajikan. Dia nak tolong. Kan? Dia nak tolong bagi, nak tolong cari. Kan? Yang tadi dia nak mudahkan kita. Yang ini dia nak tolong, dia kata, sebab dalam Quran dia suruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia nak tolong. Jadi alhamdulillah. Selain daripada itu, yang ketiga dia kata, yang dia rincikan ni, dia kata dia pilih kepada rinci ni, yang ketiga iaitu setiap Muslim hendak mengetahui semua amal kebaikan yang menghantar ke syurga. Memang semua orang nak tahu apa benda ya, 40 ni apa benda ya, apa benda ya. Namun ironisnya, masalahnya sebaliknya, banyak di antara kaum muslimin pada masa sekarang belum mengetahui amalan-amalan ni. Dia ingin nak tahu, tapi tak tahu, kan? Sehingga membawa kepada dia tak bersungguh-sungguh untuk beramal, untuk buat. Dia mulanya dia nak tahu apa bendanya, tapi tak tahu. Bila tak tahu, tak boleh buat lagi. Ya? Tapi itulah sikap penulis. Bagus dia. Itulah. Biasalah macam itu kan. Baik. Padahal amalan ini dapat menghantar masuk syurga, dia kata. Ya, dapat masuk syurga. Jadi, saya baca, saya langkah-langkah ni ya.
tindakan menjelaskan 40 amalan ini sudah sesuai dengan kaedah fiqh. Ayat di bawah sekali tu. Sesuai dengan kaedah fiqh. Kaedah fiqh kata apa? Sesuatu yang tidak dapat kita raih semuanya. Kita tak dapat semuanya. Maka jangan ditinggalkan semuanya. Kan? Kan? Maknanya benda baik tu banyak sangat. Banyak sangat. Kita tahu. Jadi kita tak tahu nak buat yang mana satu. Banyak sangat kan? Sebab banyak sangat. Jadi tak payah buatlah. Senang. Kan? Rugilah. Jadi penulis ni kata, kan? Sesuatu benda tu banyak, kita tak boleh nak buat. Tapi janganlah kita tinggalkan semua. Ambillah. Setakat yang kita mampu. Jadi penulis ni tolong kita. Dia terjemahkan kitab ni. Tamamul Minnah ni. Kepada kita. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kita kepada dia. Itulah cerita dia. Ya. Yang kemudian dia kata dia juga yakin bahawa apa yang dia buat ini merupakan muka surat 18. Pertimbangan berikutnya. Ya, nombor 4. Nombor 4 tu. Dia letak nombor 4 di situ ya. Tadi ada 3 kan? 4. Kami yakin bahawa memperincikan 40 amalan yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tindakan ijtihad. Jadi maknanya baguslah kan? Ijtihad yang bisa benar dan bisa salah. Ijtihad ni ada kadang benar kadang salah. Namun kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Jadi kita tak bolehlah duk hampuk untuk Tok Mufti tu apa semua tu. Kita selalu kata Tok Mufti ni buat apalah. Betul pun tak betul, ni tak betul. Jangan, tak boleh. Ingat ni. Dia kata ni. Kalau betul tu dapat 2 pahala kan, Cik Jah kan? Kalau salah 1. Nak? Pahala. 1. Baca di bawah lagi. Ya. Tu. Sebab dia buat bukan dengan dia buat dengan ilmu. Kan? Dia buat tu, dia petua kita dengan ilmu. Kalau salah pun pemahaman dia daripada ilmu yang dia baca, ilmu yang dia dapat. Jadi pahala dia dapat 1 tu, usaha ikhtiar dia tu untuk kita. Jadi kita ingatlah macam itu. Jadi janganlah duk marah dekat mufti-mufti, orang-orang ulama-ulama kita apa semua tu. Okey, habis yang itu. Jadi fahamlah kita berdasar kata pengantar daripada buku ni. Ya. Baik. Okey, take 5. Lihat. 3 minit tarik nafas. Saya pun kena tarik nafas ni. Minum sikit Ni yang tak mau pakai yang ni. Datin bila. Itulah. Bismillah. Nak tutup tak berhenti. Betul. Baik. Balik padam. Datin pergilah. Jangan duk simpan. Baik. Dah. Boleh? Ada siapa nak bangun exercise? Boleh? Bangun. Boleh? Bangun. Ya, sekarang dia tegang buat betih tu. Tak tahulah kalau murid sekolah memang kita suruh dia bangun sekejap. Orang tua ni pun samalah. Nak malu je. Baik. Hadis pertama tak payah baca lah kodnya. Tentang sedekah susu. Siapa yang tak ada hari tu? Sedekah susu. Tapi bolehlah ni. Kan cerita tentang sedekah susu. Ya. Sebab saya pun ada conteng-conteng sikit tentang bahasa-bahasa dia tu. Kak Mun fahamlah bahasa-bahasa dia tu kan. Dia kata sedekah susu bubuk Kak Mun. Susu bubuk tu Kak Mun dah. Orang lain pun faham. Zah ada hari tu. Ya. Baik. Sekarang kita pergi kepada, boleh ya? Boleh. Masuk. Muka surat 23.
Bila balik baca, bila balik hafal, balik soalan pada ustazah kelas. Baik. Boleh. Tapi bacalah, boleh. Okey. Amalan yang kedua yang kita sebenarnya amalan ni kita duk buat. Hari ini kita dapat ilmu yang menyokong perbuatan kita. Yang menggalakkan lagi kita terus buat. Jangan berhenti. Ya, selama ni memang kita buatlah. Ya. Baik, apa hadisnya? Seorang baca? Cuba seorang baca, siapa nak baca? Tak baca? Orang dekat lah. Senang. Ini yang Bat kata nak lari ni. Suruh Bat baca dulu. Bat baca. Dengar Bat baca. Man ama ta'adan min tariqil muslimin kutibat lahu hasanah waman tuqbilat minhu hasanatun dakhalal jannah. Okey. Dia seelok-eloknya baca ni kalau dengan Ustazah Bushra kena baca bagi dia punya baris tu bagi betul-betul lah. Jangan duk apa Ustaz Cik Jah? Duk mati kan? Man ama ta'azam min tariq. Padahal min tariqi. Kan? Baca tu bagi baiklah. Muslimina. Ya. Baca bagi betul. Kena nahu dia. Ya. Baik. Seorang lagi. Siapa nak cuba? Baris sini pula. Siapa? Syarifah Nuri. Depan, belakang. Okey. Man ama ta'adan min tariqil muslimin Ya. kutibat lahu hasanatu wa man tuqbilat minhu hasanatu dakhalal jannah. Ya. Baik. Man amata azan min tariqil muslimina. Koma di situ. Kutibat lahu hasanatun. Wa man tuqbilat minhu hasanatun dakhalal jannah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sesiapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Tapi makna dia yang sebenar, dia kata siapa yang angkat duri di jalan yang dilalu oleh orang, sebab di Madinah tu orang Islam Melaka kan. Duri di jalan, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan. Kutibat lahu hasanatun. Kutiba dicatat. Hasanatun. Hasanatun, apa makna hasanah? Ya, hasanah. Hasanah perempuan. Lelaki? Lelaki? Kalau perempuan tu tambah ta, 2 titik. Ustaz saya dulu dia kata 2 titik, dia buat macam ni. Yalah. Kami tak tahu pun dah tua-tua ni baru faham 2 titik. 2 titik. Tahu tak? Kita pun duduk. Tapi tak salah dia sebab dia nak bagi kita ingat. Yang kata kalau perempuan tu Bobo, Azizah 2 titik. Hasanah 2 titik. Sampai bila-bila lekat di kepala saya dah umur 70 dah. Belajar dulu umur 15 kan. Betul dah tahu lekat di kepala. Kalau kata perempuan tu mesti ada tak. Jarang-jarang sangatlah tak jumpa tak. Badrian tak jumpa tak. Bad. Kan? Tapi kadang-kadang dia boleh lelaki boleh, perempuan boleh. Kan? Ya, tapi sebab bapak dia ustaz, tahu dia nak bagi anak tu nama tu jangan bagi dia ta semua orang. Azizah, Khadijah, Hasnah, semua ta. Jadi anak dia special sikit. Badri. Lawak Bat Jangan ambil hati Kalau tidak nanti ada orang lena. Saya tengok tak ada yang lena. Kalau pasal marapu ni dia memang tak lenamnya. Okay. Baik. Maka dia akan waman
tuqubbilat. Ya. Tuqubbilat. Tuqubbilat. Ya. Siapa yang diterima daripada satu kebaikan, tuqubbila, diterima. Ya. Taqabbala. Jadi dakhalal jannah. Ingat perkataan dakhala. Dakhala. Ya, dakhala maknanya masuk, masuk syurga. Senang. Hadis ni pendek-pendek, makna pun senang. Saya dulu mengajar dekat sekolah tinggi Kajang. Ada budak Cina ambil agama. Budak Cina ambil agama. Saya kata satu anak cikgu tu, Mr. Tan. Saya kata, Mr. Tan, you bagi anak you masuk kelas I, ambil agama dia, masuk Islam nanti. Saya mesti kempennya. Saya kata dekat dia. Dia kata, tak apa, Ustazah, biarlah. umur 17, dia free, dia bebas. Dia nak ambil agama apa, ikut dia lah. Biarlah. Rupanya, bila tak tahu pula. Dia ambil agama, memang dia dapat 1. Lepas tu, saya marah dekat budak-budak Melayu. Nasib baik ada muka-muka lain yang dapat A. Kalau tidak, semua budak Namli naik pentas. Agama pun Namli dapat hadiah. Yang lain-lain, sains, semua kira lah kan. Tapi tak tahu pula masuk, tak masuk. Tapi memangnya. Bukan anak dia perempuan, di sekolah konvent, macam tu juga dia cakap. Dia anak 2 orang je. Dia cakap, seorang belajar agama. Dia tak suka masuk moral. Dia cakap, anak saya tak suka, dia suka masuk. Lepas tu saya tanya anak dia, macam mana kamu boleh nak ingat ni hadis ni. Nanti hadis dalam Puan Isa, hadis mesti jawab Arab. Saya sama budak Melayu je. Budak Melayu pun bukan pandai Arab tu. Dia cakap, dia kata tahu. Budak Melayu pun bukan pandai Arab. Dia cakap, saya sama dia je. Ustazah, dia cakap. Jadi saya bagi petua dekat budak-budak, macam mana kamu nak boleh ingat hadis ini cerita mengenai apa? Hadis ini mengenai apa? Saya bagilah apa orang kata ni clue dekat dia orang kan. Dia pegang yang tu je. Memang orang kata duduk sini. Dia kata orang Cina ni bagi peluang dekat dia je, memang dia siapa. Ya. Bagi peluang je. Bagi tanah secubit pun dekat dia. Jalan. Apa pun. Okay. Baik. Kita masuk kepada huraiannya 24. Boleh ya? Ingat dia saja di situ ya, buang duri di jalan. Ditulis satu kebaikan, masuk syurga. Mudah sangat kan? Dan alhamdulillah kita pun sepanjang hayat kita banyak jugalah kita buatkan benda tu kan. Banyak juga benda kita buat. Jadi ya, paku ke, duri ke, benda-benda tajam. Baik. Huraian. Siapa nak baca? Saya penat lah. Huraian muka surat 24. Datin Norehan baca? Baca kuat. Kuat boleh tak? Kuat macam suara saya. Tiru macam saya. Menyingkirkan gangguan dari jalan dan kebingungan dari bersedekah hanya tidak dana atau tenaga yang besar. Kendati ringan, amalan ini dapat menghantarkan pelakunya menuju syurga sebagaimana disebutkan dalam hadis atas. Juga hadis-hadis yang kami paparkan dalam perbahasan selanjutnya. Ya, cukup. Cukup. Itu je. Ya. Jadi maknanya buang sebarang gangguan di jalan. Ya. Mudah saja. Banding dengan nak sedekah susu. Sedekah susu tu nak kena beli. Mahal, nak kena pergi kedai. Tapi yang ini depan rumah kita je. Perbandingan dia depan rumah kita je. Yang kita duduk jeling-jeling tu. Kan? Ya. Jadi dia kata semua itu akan menghantarkan pelakunya menuju syurga. Tapi ingat, kita buat kerana Allah, ikhlas, dan apa yang kita buat itu menepati hukum. Saya kata itu menepati hukum syarak. Maknanya kita buat, kita ingat kerana Allah, agama suruh. Kan? Dan menepati hukum syarak, ambil duri itu masuk dalam baku sampah. Jangan ambil duri di kanan, tahu sebelah kiri. Tak boleh lah. Kan? Ambil duri itu bubur di rumah sebelah. Rumah dia, biarkan dia pula buat, biar dia pula buang. Tadi aku dah buang, ni dia pula pakat-pakat buat. Itulah kata. Tak boleh. Kan?
Jadi kita ingat yang tu je dua ni. Ikhlas kerana Allah dan buat itu memenuhi tuntutan hukum syarak. Ya, wajib, haram, harus, semua itulah. Ya. Baik, di antara bentuk-bentuk tindakan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah seperti berikut. Pertama, Rawiza, cuba baca. Pertama, memotong ranting pohon yang mengganggu para pengguna jalan. Hendaklah memotong ranting-ranting pohon yang melintang di atas badan jalan kerana mengganggu para pengguna jalan. Rasulullah SAW bersabda, marra rajulun bi husni syajarati ala zahri tariqin faqala wallahi la unayyanna hadza anil muslimi la yu'zihim fa udkhilal jannah. Ya, memotong ranting pohon yang mengganggu pengguna jalan raya. Sabda Nabi ya, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahri tariqin faqala wallah la unahiyanna haza anil muslimin la yu'zihim fa udkhilal jannah. Seorang lelaki melewati sebuah ranting pohon. Dia lalu dekat jalan kan, melewati itu maknanya dia lalu lah kan, dia lalu dekat jalan tu yang melintang di atas batang jalan. Dia lalu ke jalan tu, dia tengok ada ranting kayu kan, melintang dekat jalan tu. Lalu dia berkata, demi Allah, aku akan memotong ranting ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ia pun dimasukkan ke dalam syurga. Senang sangat. Terus dengan perbuatan. Jadi sebab dia tengok, sebab mungkin dia jalan dulu, dia balik sembahyang subuh tak ada apa di tangan kan, ada sejadah je. Jadi dia kata aku nak potong, nak balik ambil parang, nak balik ambil gaji. Itulah cerita dia. Kemudian dia pun balik ambil, potong. Masuk syurga. Mudah sangat kan? Jadi seorang Muslim hendaknya memiliki kepekaan diri sehingga ketika melihat ranting-ranting pohonnya telah melintang di atas badan jalan, ia bersegera memotongnya agar tidak mengganggu kaum muslimin. Bagus. Apabila pohon ini milik tetangganya, maka hendaklah ia minta izin. Jangan pakai pi pangkah. Mentang-mentanglah rajin nak dapat syurga kan, tak kira siapa punya, pakai pangkah je. Jadi kalau yang jiran tu minta izin dia dulu. Minta izin dia dulu. Okey, habis. Baik, yang kedua, siapa nak baca yang kedua? Sambung. Kak Basra. Boleh? Menebang. Yang kedua. Menebang batang pokok, mengganggu di tepi jalan, dan mengganggu pengguna jalan. Yang tadi potong ranting yang jatuh atas jalan, yang ini tebang, yang tepi-tepi pula. Okey, sabda Rasulullah. Itu Iya. Tariq. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'azzin nas. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ni. Aku telah melihat seorang lelaki tidur-tiduran di dalam syurga kerana telah memotong sebatang pohon yang tumbuh di badan jalan yang mengganggu kaum muslimin. Rehat bawah pohon. InsyaAllah. Hebat. Tapi kita ni kalau kita ada kalau boleh janganlah kita yang pergi buat kan, nak pergi buat benda-benda tu dengan tua macam ni payah jugalah.
Jadi beritahu anak kita lah, kan, anak lelaki kalau ada anak lelaki ke, cucu lelaki ke, terbang-terbanglah ni apa semua, kan. Kalau kita sendiri nak pergi buat pun boleh juga, tapi selalu dapat apa orang kata viral tu kan, dia kata tua-tua ni jangan duk pemanjat, kan, jangan bahaya. Tapi saya pun buat juga tu, mengata je, tapi yelah kadang-kadang dia jadi macam tak boleh tengok. Kan? Padahal tunggulah orang tu balik hari Minggu dia boleh buat, sabar-sabarlah kan. Nak tunggu dia balik hari Minggu tu tak sabar kan buat. Itu di antara dalam hari Minggu tu lah nak berlaku apa-apa tu. Sebenarnya sebab semua kita nak buat. Tunggu dia balik Sabtu Ahad dia balik. Cakap kat dia buat. Ni kita tak tahan dah. Hari Khamis nak buat. Esok aku nak buat. Anak saya cakap tak sabar. Bila dah jadi, orang pun kata, alah anak tu tak ambil tahu, anak tu semua kesian anak-anak kita kena tuduhan. Kadang kerana perbuatan kita yang tak sabar. Tiba kesian anak kita. Saya fikir yang tu kan memang betul kan? Kalau kita fikir-fikir kan. Sebab kita ni duduk di rumah free. Tak ada apa nak buat. Langut sini, boleh lah. Jadi anak-anak kita tu sibuk dengan kerja dia macam-macam kan, jadi dia pun tak ada nak fikir positif lah tentang anak-anak kita. Dengan kita nak marah dia tak menentu lah. Tak tahulah, bagi saya berperasaan begitulah dengan anak-anak, sebab anak-anak kita sekarang kerja mencabar. Saya dulu jadi cikgu pukul 2 petang ada di rumah lah. Sekarang pukul 6 baru sampai balik, sama dengan orang balik office. Sebab tu budak sekarang tak nak jadi cikgu dah. Ada kerja untuk balik rumah kena sambung kerja lagi nak tanda. Kan? Lepas tu murid pula tu, kalau dulu 30 orang je, sekarang sambung register sambung punya ramainya murid. Ya, baik. Jadi itulah cerita dia ya. Baik, yang ketiga. Siapa nak baca yang ketiga? Siapa? Linda. Roslinda. Pindahkan batang pohon yang mengganggu para pengguna jalan ke tempat yang tidak mengganggu mereka. Pindahkan. Alihlah, pindahkan. Tak tepi. Okey, baca. Jika memungkinkan, seorang Muslim hendaknya memindahkan pohon itu ke tempat yang aman dan tidak menebangnya, sebab membiarkannya hidup di tempat yang tidak mengganggu banyak orang jauh lebih baik dibandingkan menebangnya. Bagus juga ya. Ya. Jadi dia tumbuh kat situ. Kalau alih dia ke sana, dia duduk kat sana. Kau duduk kat situ dia elok. Bagus. Sebab pokok pun dia hidupan kan. Kan baca dalam ayat kan, semua benda alam ini bertasbih kepada Allah, bukan saja manusia, pokok, burung semua kan. Kita nak pergi tebang dia, sian dia. Alih. Bagus. Okey, baca hadisnya Linda. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, kanat fajaratun fil qari'in nas tu'zin nasa fa ataha rajulun fa azalaha an qari'in nasi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuhu yataqallabu fi zillaha fil jannati. Itu hadis dia ya. Kanat syajaratun fi tariqin nas. Ya, ada sebatang pokok duduk di tepi jalan lah. Di jalan tu. Tu'zin nasa. Yang mengganggu orang. Ya, tu'zi. Tu'zi ni maknanya mengganggulah. Fa'ataha rajulun fa'azalaha. Ya, lalu seorang lelaki yang mana? Lalu ada seorang lelaki yang menjauhkannya daripada jalan. Ada seorang lelaki usaha ubahkan pokok tu daripada duduk di jalannya. Lalu Nabi bersabda, qala Nabi, ya, fa ata rajulun fa adaha
fa'azalaha an tariqin nas. Maknanya lelaki ni dia lalu dekat jalan tu, dia tengok ada pokok dekat jalan tu. Dia pun ubah pokok tu. Maka Rasulullah bersabda, ra'aituhu yataqallabu fi zilliha fil jannah. Sungguhnya aku melihat dia tiduran di bawah naungan pohon itu. Di syurga. Tidur bawah naungan. Maknanya pohon tu meneduhkan dia lah. Ya nak? Itulah baiknya. Ini tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, 3 perkara. Pertama, dia lalu ranting ada atas jalan, kan? Kemudian yang kedua, pokok tumbuh dia tebang, kan? Yang ketiga, dia tak tebang, dia pindahkan, dia alihkan, ya. Yang keempat, yang ni bukan pokok, yang lain pula. Siapa nak baca? Syida, Puan Rashidah. Menyingkir. Batu dari jalan. Riwayatkan bahawa Muaz melakukan perjalanan bersama seorang lelaki. Muaz mengangkat sebuah batu dari jalan. Orang itu pun bertanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Hal ini Muaz menjawab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man rafa'a Hajaran. hajaran minal fariqi Kutibat. lahu hasanatun wa man kanat lahu hasanatun dakhalal jannah. Siapa mengangkat sebuah batu dari jalan akan mencatat untuknya satu kebaikan, dan siapa yang dicatat untuknya satu kebaikan, maka dia akan masuk syurga. Menyingkirkan batu dari jalan. Ini kisah Muaz. Kan? Muaz dia alih batu dekat jalan. Jadi lelaki itu kata kepada dia, buat apa engkau alih tu? Batu tu sebab batu tu mengganggu orang lah. Muaz kata, aku dengar Rasulullah kata. Siapa yang dicatat yang untuk mana? Barang siapa angkat satu batu dari jalan, akan dicatat untuknya satu kebaikan. Satu kebaikan itu membawa dia ke syurga. Dah ni ya. Angkat batu. Kita janganlah duk angkat batu tu. Iyalah mengganggu kan. Kadang musim banjir kan, air bawa tu. Jadi maknanya cepat-cepatlah ubahkan dia. Baik. Jadi itulah sebab tu saya ambil buku ni, saya berkenan sebab itulah setiap ni dia ada hadis-hadis dia bawa kan. Mungkin ada orang bersoal kat hadis tu hadis dhaif lah, hadis apalah. Tak kiralah kita orang bukannya kita ni orang taklid je kan. Kalau dia dibawa ni dengan hadisnya apa semua, kita pun suka kan, sebab bendanya kita dah duk buat dah. Jadi hadis-hadis ini menyokong apa yang kita buat. Cuma yang lucunya saya pernah mengajarlah tempat lain, bukan di sinilah. Bila suruh dia baca hadis tu, dia baca hadis macam baca Quran. Dia berlagu. Kan? Jadi tak tahulah agaknya kan. Baca hadis biasa je lah. Kalau baca Quran tu nak berlagu boleh lah. Kalau tak berlagu pun tak apa. Kan? Tapi kalau orang yang suara sedap, berlagu lagi baik. Kita pun buka mata sikit kan, buka telinga sikit. Kan? Dia sebut dari surah mana ayat apa. Hadis. Baik, yang ini yang kelima. Yang kelima. Siapa nak baca pula? Siapa nak baca? Zan. Menyingkirkan sebagian atas tuliskan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW atau asma Allah Taala dari jalan. Keberadaan sobekan-sobekan tersendiri mengusik perasaan kaum muslimin dan menghantarkan mereka pada dosa yang besar kalau sampai mereka bijak atau menendamnya. Jadi seorang muslim wajib memungut lembaran atau sobekan kertas ini dan meletakkannya di tempat hormat atau membakarnya agar tidak jatuh ke tempat yang tidak semestinya. Kisahkan bahawa Bishr al-Hafiz, seorang zahid yang sangat terkenal, pernah berjalan melintasi jalan di kota Baghdad. Lalu ia melihat sebuah kertas tergeletak di tengah jalan. Di dalam kertas itu ternyata terdapat tulisan asma Allah Taala. Setelah memungutnya, dia membeli minyak wangi seharga 1 dirham
dan memercikkannya pada lembaran kertas yang bertuliskan asma Allah. Lalu meletakkannya di tempat yang aman. Dalam tidurnya ia mendengar suara yang berkata kepadanya, kamu telah memberi wewangian pada namaku. Sungguh aku akan mengharumkan nama dunia dan di akhirat. Tu. Ya. Jadi nak kena terang lagi, tak payah. Ya. Jadi maknanya kita jumpa ya cebisan-cebisan ya. Kita yang kita ubahlah, angkatlah walaupun kita kata tak ada wuduk. Dia tak ada wuduk tu, ada wuduk tu nak pegang Quran, mushaf Quran betul. Kalau setakat yang ini tak apa, cebisan-cebisan ni tak apa angkat. Bahkan ada pendapat tafsir yang kita bawa Quran dengan terjemahan tu pun boleh. Nak tak ada wuduk pun. Jadi kalaupun orang kata itu ayat Quran tak boleh pegang, tak ada wuduk, kalau dah sampai peringkat ini tak ada wuduk pun dalam head pun, maknanya angkat je lah. Ya. Ingat tu dia kata tu. Tuhan kata tu, kamu telah memberi wangian. Ini kalam Tuhan. Dia dalam mimpi dia. Maknanya Tuhan kata kepada dia, sebab itu dia letak K tu huruf besar. K huruf besar ku tu. Kamu telah memberi wangian kepada namaku. Kenapa dia letak K tu huruf besar? Ganti nama Allah. Sungguhnya aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Ya. Baik. Seterusnya lagi, apa nak baca lagi? Dapat Datin. Datin ni ya. Aku kalau diri sama aku pun yang lagi kaum Kakek ni datuk kan? Makil. Gangguan. Cukup bilat dakhalal jannah. Itulah cerita dia ya. Menyingkir semua gangguan, apa-apa gangguan yang ada di jalan. Bawalah riwayat kisah Datuk Muawiyah bin Qurrah. Ya, kisah ni. Dia berjalan dengan anak saudara dia kan. Mula dia yang buang dulu, lepas tu anak saudara dia buat pula. Kan? Jadi bila anak saudara dia buat, dia tanya. Jadi anak saudara dia kata, Datuk buat, pakcik buat, saya pun lakukanlah. Kan? Jadi si Datuk ni pun katalah bagi bawa hadis Nabi, man amata azan min tariqil muslimin kutibat lahu hasanatun wa man tuqbilat minhu hasanatun dakhalal jannah. Hadis tadilah. Kan? Buanglah segala apa yang gangguan yang ada. Okey, siapa nak sambung lagi? Siapa? Zah. Sambung dalam hadis. Barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan. Dan barang siapa yang diterima darinya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha wa wajad fi majasi
mahasini a'maliha. A'maliha adza. A'maliha al-adza A'maliha adza. Bima tu'annik tariqi. Wa wajadtu fi masawi. A'malihan Nukha'ata. Nukha'ata takunu fil fil masjidi la tudfanu. La tudfanu. Ya. Dipampang di depanku semua amalan umatku, baik yang baik maupun yang buruk. Lalu aku mendapati di antara amal kebaikan mereka adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Dan aku mendapati di antara amal keburukan mereka adalah dahak yang diludahkan di masjid dan tidak dipendam. Dahak ni maknanya kahak. Jadi kita ludah-ludah tu dekat masjid, dekat surau tu. Tak boleh. Itu amalan buruk. Ni yang Nabi kata di sini kan, aku dapati di antara amalan buruk mereka ialah dahak. Dahak ni maknanya buang kahak yang diludah. Orang buat tu apa kita cakap? Itulah sebab itu kalau ini tisu lah. Kan? Pakai tisu lah. Selalulah memang kalau di Mekah tu kan, tengah musim ya Allah, kita nak buat macam mana kan? Tapi sebenarnya ada Arab tahu tau, ada Arab lain buat dia marah tau. Dia marah. Arab maknanya dia faham lah tu. Amalan buruk tu. Tapi dia saja ni buruk saya pula tunjuk kan. Dia ambil tu dia buat kapet tunjuk. Aduh. Penat. Ya? Dan satu lagi mungkin kalau amalan yang tapi nanti orang lelaki marah pula kan kalau kita kata kan merokok. Kan merokok di surau tu kan. Eloknya macam kita surau buatlah tempat khas untuk dia merokok, nampak macam mana? Kalau tidak kan tapi sekarang pun dah merokok kurang dah kan. Dia tak buat dah dekat masjid, dekat surau pun. Kalau yang buat tu yang itu dah sangat gian sangatlah. Kalau dia boleh tahan, dia tahanlah. Ya. Baik. Itulah hadis yang kita baca hari ini ya. Baik, kesimpulannya semoga pemaparan mengenai tindakan menyingkirkan gangguan dari jalan ini menjadi motivasi bagi kita. Menjadi motivasi bagi kita untuk sentiasa menghadirkan kenyamanan bagi saudara-saudara sesama muslim di jalanan. Di tengah perjalanan agar mereka bisa pulang ke rumahnya dengan selamat tanpa mengalami gangguan sedikit pun. Ayat dia sedap kan? Kita buat tu jadi dia sampai rumah tepat, tak payah nak ni berhenti dulu nak tunggu. Terlambatlah perjalanan dia ganggu kan. Jadi bila kita buat macam ni dia sampai ke rumah dengan selamat, aman kan? Kelak di akhirat. Ini di akhirat lah. Kita akan menjadi orang yang paling nyaman di syurga dan bersantaria di taman-taman syurga berkat amalan ringan yang telah kita lakukan, menyingkirkan duri atau kerikil dari jalan. InsyaAllah. Ya, kita berdoalah pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Minta Tuhan dorong kita, ingat kita. Kita jangan kata, insyaAllah aku dah baca buku ni. Ustaz Zain dah pegang, kawan-kawan dah baca, aku akan buat. Tak boleh. Balik kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hatiku. Wa altif, lembutkan hatiku. Wa altif. Latif tu makna lembut. Tapi amarnya altif, lembutkan hatiku. Wazallil ni maknanya condongkan, maknanya dorongkan aku untuk buat benda tu. Ingat macam tu lah. Allahumma altif qalbi, ingat je. Allahumma altif qalbi. Ya Allah, lembutkanlah hatiku. Kita selalu kata Allahumma syrah sadri. Kan? Kita selalu baca itu kan. Allahumma syrah sadri. Betul. Ya Allah, lapangkan dadaku sebab senak. Penatlah dengan masalah-masalah dunia tak habis-habis. Itu satu. Tapi yang ini altif, dengan yang ada ni, lembutkanlah hatiku ya Allah untuk nak buat ini, nak buat dan sebagainya. Wazallil ni maknanya condong. Macam kita anak, kita doa dekat anak kepada Allah supaya lembut hati anak kita. Allahumma altifhu, lembutkanlah hati dia. Wazallilhu li, lembutkanlah hati dia, condongkanlah diri dia kepada aku.
Maknanya biar dia maknanya apa pun dia ingat, sentiasa ingat kita. Jadi yang ini pun sama, dalam nak buat baik pun doa pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati pada buat baik. Yang tu. Okay. Jadi saya rasa habis kot untuk satu hadis ni ya. Insya-Allah puan-puan balik semua nanti baca. Baca je nanti datang pula kita baca dengan cepat. Ya. Okey. Baik. Apa nak cakap lagi? Datin Fadilah nak cakap apa lagi? Yang Ustazah Bushra tadi bilang kita juga masuk ke hati tak apa. Allahumma altif lah. Altif. Ya, saya tidak. Allah altif. Maknanya lembut. Kalau ni kita selalu sebut latif. Ya, hidup pergi latif. Bukan latif. Latifah. Latif. Saya kata tu tambah yang saya kata tambah tu. Itu perempuan Ustaz tu macam enggak. Okey, Allahumma artif. Allahumma artif qalbahu. Qalbahu. Wa zallil. Ya, saya sejak. Bijak. Mudah sangat. Sekali jalan je. Wazallil. Dia kan kalau gitu baca bawah. Kalau gitu tasdid dia. Kalau bawah tasdid baca bawah. Kalau atas baca atas. Itu je. Kalau yang ini saya tulis di bawah kan wazallil. Baik. Punya tulisan. Baik. Habis? Boleh kita berhenti di sini ya? Ya. 28 ya. Esok nanti insya-Allah minggu depan kita sambung ya. Baik. Okey. Lamia lah, bukan lamba tu. Lamia. Jari itu jadi macam kaku, macam paku ya. Tak lembut langsung. Jari Ustazah Bushra lembut tu, dia jauh Ustazah Bushra kalah. Baik. Kita boleh? Dah. Kita tamatkan perjumpaan kita hari ini dengan bacaan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin.